Hei, kamu yang berdiri di belakang, tegur pensyarah, cuba sebutkan individu yang terlibat dalam perjanjian badan. Maaf, saya tidak tahu. Encik, apa? Tidak tahu? Baiklah, kalau begitu sebutkan saja tahun berapa perjanjian itu ditandatangani. Maaf, saya tidak tahu juga, encik, tidak tahu sama sekali. Maklumat itu kan sudah saya berikan untuk dibaca minggu lalu. Jadi untuk apa kamu datang ke sini kalau tidak tahu? Mahu memeriksa kabel lampu ini, encik. Saya petugas TNB. Seorang penjenayah tua yang menyorok di pinggir kampung sedang sakit tenat. Dia sedang berbaring di atas katil lusuhnya. Tiba-tiba kedengaran satu ketukan kuat di pintu rumahnya. Siapa di luar? Jerit orang tua itu dengan ketakutan. Saya malaikat maut. Oh, syukurlah. Saya ingat anggota polis yang datang. Silalah masuk. Seorang wanita muda telah terbersalin di dalam sebuah lift. Dia pun malu macam nak gila dan tak mahu keluar dari lift itu. Pihak pengurusan bangunan pun memanggil polis, bomba dan psikologis untuk pujuk dia keluar. Psikologis tu pun cakaplah, "Cik, keluarlah, apa nak dimalukan, perkara bias ejen ni." Wanita muda yang terbersalin itu pun menjawab, tak mau, saya malu." Psikologis itu menambah, "Alah cik, tahun lepas saya ada satu kes lagi teruk." Perempuan tu beranak dalam longkang mendengarkan kata-kata psikologis tu je. Wanita muda tu terus meraung bagai nak gila lalu berkata, "Yang tu pun saya gak, wah. Ayah, mak, abah, ibu, kalau anak-anak tak dapat ADLM UPSR tak pay, jangan marah dia. Jangan apa-apakan dia. Peluk dia. Hargai dia. Sayangi dia. Kerana Allah telah anugerahkan dia untuk kita. Dia anugerah ilahi terbaik untuk kita. Kalau dapat B boleh bawa motor. Kalau dapat C boleh bawa motor bertiga. Kalau dapat D boleh bawa kereta. Dan kalau dapat I boleh bawa lori. Sebab cikgu driving school cakap A adalah lesen kayu. Di sebuah mal yang sesak dengan pengunjung, ada satu alat pengukur berat badan yang cukup canggih. Hanya dengan membayar RM1 kita akan diberitahu berapa berat badan kita oleh program komputer. Seorang gadis dan temannya mencuba di tengah kerumunan orang. Setelah memasukkan wang RM1, mesin komputer menjawab 47 kilogram. Gadis kedua cuba untuk menimbang, dan mesin komputer menjawab 52 kilogram. Setelah beberapa minit datang seorang wanita yang cukup gemuk dan montel cuba menimbang dirinya di mesin itu. Setelah memasukkan wang RM1, mesin komputer mengeluarkan jawapan, "Tolong naik sorang-sorang, jangan ramai-ramai." Cikgu Suraya, murid-murid, sebutkan nama binatang yang bermula dengan huruf G. Anwar, gajah. Cikgu Suraya, bagus. Sekarang sebutkan nama binatang bermula dengan huruf D. Anwar, 2 gajah. Cikgu Suraya, Anwar, jangan main 2, berdiri. Murid-murid lain ada jawapan? Semua murid senyap tak tahu jawapan. Cikgu Suraya, sebutkan nama binatang yang bermula dengan huruf M. Murid-murid lain sentap, tiba-tiba. Anwar, mungkin gajah. Cikgu Suraya, Anwar, main-main lagi, pergi berdiri di luar kelas. Murid-murid diam tak tahu jawapan. Cikgu Suraya, sebutkan nama binatang bermula dengan huruf J. Semua murid diam tak tahu jawapan. Tiba-dua, kedengaran suara dari luar kelas. Anwar, jangan-jangan gajah. Cikgu Suraya bertambah marah lalu menyuruh Amran menutup pintu kelas. Cikgu Suraya, sebutkan nama binatang bermula huruf A. Murid 2 semua jeji diam. Tiba-tiba Anwar menyampuk dari luar tingkap.
Anwar, anak gajah. Sekali lagi Cikgu Suraya menyuruh Amran menutup tingkap. Selang beberapa minit suara Anwar tidak lagi kedengaran. Cikgu Suraya menyuruh Amran keluar mencari Anwar, tapi tiada. Cikgu Suraya, tak apa murid-murid, biarkan Anwar. Cikgu bertanya lagi soalan pada murid-muridnya. Cikgu Suraya, sebutkan nama binatang I bermula di GN huruf K. Murid-murid semua juga diam. Tiba-tiba, suara Anwar di GN pembesar suara. Anwar, kompong gajah. Cikgu Suraya, Anwar, masuk kelas sekarang. Anwar, tadi suruh keluar sekarang suruh masuk pula. Cikgu Suraya, oleh kerana kamu pandai sangat, cikgu nak tanya kamu satu soalan. Kamu ada kain pelikat kan? Anwar, ada cikgu. Kain pelikat gajah duduk cikgu. Cikgu Suraya, Anwar, X habis lagi dengan gajah kamu ni. Okeylah. Kalau kamu pandai sangat, kenapa kain pelikat tu nama dia gajah duduk? Anwar, sebab kalau saya salah duduk masa pakai kain tu, nanti belalai gajah terkeluar. Cikgu Suraya, Anwar. Ha. Pada suatu ketika di Jepun hiduplah seorang lelaki yang sederhana, namanya Nakamura. Ia memiliki seorang isteri yang sangat cantik dan sangat disayanginya. Namun sang isteri mempunyai perangai yang buruk, iaitu teramat cerewet sekali. Selain itu sang isteri tersebut juga suka mengumpat dan bercakap dengan kuat hingga boleh menyakitkan telinga. Jiran tetangga tidak mahu dekat dengannya. Sebenarnya, Nakamura sangat menyayangi isterinya itu, tapi para tetangganya yang merasa terganggu menghasut Nakamura supaya meninggalkan isterinya itu. Akhirnya Nakamura pun termakan kata-kata tetangganya. Ia berfikir bagaimana cara untuk melenyapkan isterinya dari muka bumi. Suatu hari Nakamura mengajak isterinya berjalan-jalan ke kuil tua di tengah hutan. Ketika melalui bahagian belakang kuil tersebut, Nakamura melihat sebuah perigi buta yang tak digunakan lagi. Maka ia berpura-pura mengajak isterinya melihat burung di pohon besar dekat perigi itu. Lantas dengan pantas Nakamura menolak isterinya itu masuk ke perigi. 10 minit pertama Nakamura merasa sangat bahagia kerana sepanjang hidupnya baru kali ini ia merasakan suasana yang begitu tenang tanpa celoteh isterinya. 10 minit kedua, Nakamura mulai merasa sepi juga kerana tidak biasa dengan kesunyian. Akhirnya, 10 minit ketiga dengan rasa ragu-ragu Nakamura kembali menuju perigi buta tersebut. Ia menurunkan tali timba dan berteriak menyuruh isterinya naik. Begitu terkejutnya Nakamura ketika yang naik bukan isterinya melainkan makhluk menyeramkan dengan bulu lebat di seluruh tubuhnya. Dialah makhluk penunggu perigi buta itu. Nakamura lantas bertanya, "Kenapa kamu yang naik?" Lantas makhluk itu pun dengan wajah pucat ketakutan menjawab, "Aku takutlah. Di bawah tu ada manusia." Dahlah cakap kuat cerewet pula tu. Kisah bermula pada suatu malam. Lebih kurang pukul 12 tengah malam. Mamat seorang nyai bersama rakannya, nama terpaksa dirahsiakan, dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Kuala Selangor melalui Jalan Kebong. Setibanya dia di Ijok, di kawasan perkuburan Cina dan kawasan pembakaran mayat India, tiba-tiba kereta yang dipandunya mengalami kerosakan. Mamat nyai tak dapat nak menghidupkan enjin keretanya, walaupun dicuba berulang kali. Walau kereta tersebut baru sebulan pakai. Mamat nyai dan rakannya pun menolak kereta mereka ke bahu jalan dan mereka cuba mencari bantuan jika ada kenderaan yang lalu. Malam dak gelap siapa nak tolong, kereta rosak tepi jalan. Tiba-tiba mereka terlihat sebuah bas sekolah yang datang dari arah Kuala Selangor. Bas tersebut bergerak terlalu perlahan walau jarak bas tersebut dengan mereka tidaklah jauh, tetapi bas tersebut tidak juga sampai-sampai. Mereka menggigil ketakutan. Apa taknya, bas tak ada pemandu, tak ada orang langsung, macam mana boleh gerak sendiri? Kaki mula tak boleh bergerak, Mamat tu dah mula terkencing kat seluar, nak lari pun tak boleh. Mulut kawan dia mula terkomat-kamit membaca jampi serapah nak halau hantu, nak cuba lari tapi tak mampu. Mamat tu mula tercium bau macam-macam. Waktu tu Tuhan aja yang tahu betapa takutnya mereka. Bila bas tu dah semakin hampir,
memang sah tak ada pemandu. Mamat tu dan kawan dia dah tersandar kat kereta menanti hantu nak cekik. Tiba-tiba, "Bang, boleh tolong tolak bas ni tak? Rosaklah ban." Terdengar suara dari belakang bas. Mereka ternampak dua orang lelaki India sedang menolak bas tersebut dalam keadaan yang termengah-mengah. Sepasang suami isteri sedang berebut remote TV. Suami dia suka tengok bola, manakala isteri dia suka tengok masak-masak. Gaduh punya gaduh sampai channel TV asyik bertukar-tukar. Kejap bola kejap set masak-masak. Bunyi TV tu jadi tak menentu macam ni. 1 kilo daging ayam ditendang Ronaldo masuk gol. 5 ulas bawang putih berdiri offside. Daging direbus oleh referee sampai empuk. Masukkan jintan manis dan yellow card ke dalam periuk. Bola dibawa lalu direbus separuh masak. Gol keempat ditusuk jadi satai. Penjaga garisan mengangkat bendera tanda satai dah masak. Jiran sebelah, apa ke benda dia orang tonton tu? Pelik bebenar bunyinya. Pada suatu hari, ada sebuah kereta yang dipandu terhuyung-hayang melanggar tiang lampu dan terbalik. Kesemua penumpangnya yang terdiri dari seorang lelaki tua, seorang wanita tua, dan 2 orang anak kecil, luka parah tak berdaya. Hanya seekor monyet yang merupakan binatang peliharaan keluarga, masih sihat tanpa sedikit luka pun. Pihak polis kebingungan melihat kejadian itu. Lalu dia memutuskan untuk menyoal saja pada si monyet untuk memperoleh keterangan mengenai kejadian tersebut. "Polis, monyet, apa yang terjadi sebenarnya?" Si monyet kemudian merebahkan dirinya dalam keadaan terbalik beberapa kali. "Polis, oh, kereta terbalik beberapa kali. Jadi apa yang dilakukan oleh lelaki tua itu?" Si monyet menirukan gerakan mabuk sambil menggayakan minum arak. "Polis, oh lelaki itu sedang mabuk masa memandu. Dan bagaimana pula wanita tua itu? Anak-anak juga buat apa?" Si monyet menirukan posisi orang tidur. Kemudian bergerak-gerak seperti orang sedang bertengkar. "Oh, okey. Saya dah faham. Wanita tua itu tidur dan anak duanya bertengkar dalam kereta. Dan kamu sendiri pula buat apa, monyet?" Dan si monyet kemudian menirukan gaya memandu. Seorang suami YG berumur 60 ingin menguji tahap pendengaran isterinya yang berumur 55 tahun. Dari jarak 10 meter suami memulakan, "Suami, sayang masak apa hari ni?" Dia dapati isterinya senyap. Dari jarak 7 meter pula, "Suami, sayang masak apa hari ni?" Dia dapati isterinya senyap. Dari jarak 5 meter pula, "Suami, sayang masak apa hari ni?" Dia masih dapati isterinya senyap. Dari jarak 3 meter pula, "Suami, sayang masak apa hari ni?" Isterinya senyap juga. Dari jarak 1 meter, dengan suara yang lebih kuat, "Suami, sayang masak apa hari ni?" Kali ni isteri terus menjawab, "Isteri, awak ni dah pekak ker, dah 5 kali saya jawab, awak tanya gak lagi." Sang suami pun terus diam dan terus keluar rumah untuk sidai kain. "Doktor, saya ada satu perkara nak bagi tahu Pak Cik." "Pak Cik, apa dia tu, doktor?" "Pihak hospital harus melakukan pembedahan dan jaminan untuk Pak Cik selamat hanya 25% sahaja." "Pak Cik, oh kalau macam tu, buatlah 4 kali."